Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita lagi dalam kelas sejarah. Hari ini kita akan sambung lagi dengan bab 5 iaitu pembentukan Malaysia. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut, nanti kita lihat dulu apa yang kita akan pelajari dalam bab 5 ini. Yang pertamanya kita akan lihat konsep gagasan Malaysia. Yang kedua, kita akan lihat perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Yang ketiga, kita akan lihat reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Seterusnya, langkah pembentukan Malaysia. Seterusnya, perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Dan kita akan lihat konfrontasi dan usaha menangani. Okey, pada hari ini saya akan buat sedikit video. Okey, hanya akan membincangkan satu dan dua iaitu konsep gagasan Malaysia dan perkembangan idea usaha dan usaha pembentukan Malaysia. Okey, kita lihat pada idea gagasan Malaysia. Idea ini yang bermula iaitu idea gagasan Malaysia, konsep yang menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Okey, harap semua pelajar tahu apa itu Asia Tenggara. Asia Tenggara salah satunya kita Malaysia dan jiran Indonesia, Brunei, Filipina, itu semua jiran-jiran kita di Asia Tenggara. Yang kedua, antara idea lain Melayu Raya oleh gerakan nasionalis sebelum PDII yang mahu dapatkan kemerdekaan wilayah alam Melayu daripada kuasa penjajah British, Belanda dan Amerika Syarikat. Tapi malangnya idea ini tidak berjaya. Okay, seterusnya, pegawai British iaitu idea penyatuan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara dalam satu sistem pentadbiran dan ekonomi. Tujuannya untuk memudahkan pentadbiran pihak British, memudahkan urusan dia lah, nak gabungkan semua biar mudah dia nak uruskan semua sektor ekonomi ke pentadbiran ke. Okey, dan last idea gagasan Malaysia dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash ialah penggabungan Persekutuan Tanah Melayu atau PTM dengan Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei untuk merdeka dalam satu sistem kerajaan persekutuan. Ini adalah empat idea untuk semasa pembentukan Malaysia sampai sekarang ni. Okay, Malaysia terbentuk. Itu selesai untuk 5.1. Okay, seterusnya kita pergi yang kedua iaitu perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Okay, nanti murid akan lihat memerihal perkembangan idea dan usaha yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Okey, idea pegawai British. Dia bermula daripada tahun 1887 iaitu cadangan terawal oleh Lord Brassey iaitu pengarah syarikat berpiagam Borneo Utara di Dewan Parlimen Britain. Okay, beliau mencadangkan gabungan Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan negeri-negeri Selat supaya jadi tanah jajahan yang besar. Dan cadangan ini dikemukakan kerana pegawai British melihat potensi ekonomi melalui gabungan ini. Okey, seterusnya 1960 iaitu Sir Geoffrey Tory, Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu, cadangan penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu atas kepentingan ekonomi. Okey, seterusnya 1951. Oh maaf tadi skip. Okey, sepatutnya 1951 dulu. Okey, Sir Malcolm Macdonald, Gubernur Jeneral British di Asia Tenggara, cadangkan gabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara bagi bentuk satu entiti politik dan ekonomi. Langkah ini bertujuan sesuaikannya dengan rancangan dekolonisasi. Okey, yang ketiga 1952 Sir Gerald Templer, Pesuruhjaya Tinggi di Tanah Melayu, minta gabungan wilayah ini disegerakan untuk tujuan keselamatan. Okey, tadi cikgu cakap ada dekolonisasi. Dekolonisasi ini adalah proses ke arah berkerajaan sendiri. Dia nak berbentuk kerajaan sendiri. Okey, seterusnya. Pada 1906, majalah Al-Imam gesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi di alam Melayu. Seterusnya 1938
Ni idea penduduk tempatan, yang tadi idea pegawai British. Okey, konsep Melayu Raya diperjuangkan oleh nasionalis Tanah Melayu, Ibrahim Haji Yaakob, Harun Aminur Rashid, Ahmad Bustamam, Isa Haji Muhammad atau Pak Sako dan Dr. Burhanuddin Al-Helmi sejak sebelum pendudukan PDRI. Okey, idea gabungkan Tanah Melayu dengan Indonesia. Idea tidak berhasil, Presiden Soekarno siarkan kemerdekaan Indonesia tanpa libatkan tanah. Okey, seterusnya pada tahun 1955, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam ucapan di Persidangan Agung UMNO cadangkan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei sertai Persekutuan Tanah Melayu. 1958, Datuk Mustafa Datuk Harun, pemimpin Sabah, dalam satu pertemuan dengan Tengku Abdul Rahman di Kuala Lumpur menyatakan minat bahawa Sabah bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. 1960, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj memaklumkan Lord Perth. 10 Jun 1960, beliau minat untuk gabung dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. Ini adalah idea penduduk tempatan. Okay, rasional idea pembentukan Malaysia. Apa rasional dia? Faktor pembentukan Malaysia dia. Yang pertama kita lihat dari segi keselamatan. Ancaman komunis gugat keselamatan Persekutuan Tanah Melayu. Tengku Abdul Rahman anggap Singapura akan jadi pusat kegiatan komunis. Okay, langkah penyatuan dengan Singapura ini berikan kuasa kepada kerajaan persekutuan bendung ancaman komunis di Singapura. Okay, seterusnya keseimbangan komposisi penduduk. Ini faktor yang kedua ataupun rasional yang kedua. Keputusan terima Singapura dalam persekutuan akan mewujudkan ketidakseimbangan komposisi penduduk antara orang Melayu dan orang Cina. Perkara ini dibimbangi oleh Tengku Abdul Rahman dan sebagai pemimpin UMNO, pengamal Sarawak, Sabah, Brunei akan menyeimbangkan komposisi antara kaum. Ketiganya mempercepat kemerdekaan. Okay. Bagi British, pembentukan Malaysia dapat realisasikan rancangan dekolonisasi dan percepat kemerdekaan wilayah Borneo. Dekolonisasi tadi membentukkan kerajaan sendiri. Last, pembangunan wilayah. Caranya serta PTM, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Bentuk sebuah negara bertujuan bidang pembangunan. Okay, kesimpulannya, kita akan lihat penduduk tempatan turut mainkan peranan dalam usaha satu padukan negara. Okey, seterusnya pembentukan Malaysia buktikan pemimpin dan rakyat mempunyai fikiran yang jauh, rancang masa hadapan yang baik dan last pembentukan Malaysia sekaligus dapat kekang anarki komunis, rancang keamanan negara dan wujudkan keamanan serantau. Okey, itu saja penerangan untuk bab 5 iaitu 5.1 dan 5.2. Untuk selanjutnya saya akan bertanyakan pada video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.